Kita akan mantapkan dari segi format. Cikgu harap semua dah ada bersedia dengan buku ataupun modul format yang cikgu bagi sebelum ni. Tahu tak yang mana satu? Tahu cikgu. Yang ada, kejap cikgu tunjukkan kalau siapa tak tahu yang mana satu, cikgu sharekan. Okey, nampak tak? Nampak cikgu. Nampak. Nampak, Okey, cikgu. yang ini. Cikgu dah bagikan seorang satu. Alhamdulillah sempat cikgu-cikgu BM untuk berikan modul ni seorang satu sebelum kita PDPR lah. Okey, sangat cikgu dah bagikan, tak tahulah baca ke tak baca ke, cikgu tak tahu. Okey, tapi dalam ni sangat penting. So hari ni cikgu akan sentuh apa yang ada dalam ni. Mungkin awak tak baca pun tak tahu apa yang ada dalam ni. Okey, tak apa. So hari ni kita akan tengok format SPM KSSM mulai tahun 2021. Okey, apa yang ada dalam format ini. Okey, selama ni kita terus pergi pada bahagian masing-masing. Tapi hari ini cikgu akan pergi bahagian format sahaja. Okey. Cikgu akan selitkan sikit-sikit lah dari segi tekniknya, tapi lebih kepada format. Okey, kita tengok. Okey, nampak tak slide cikgu? Nampak cikgu. Nampak. Cikgu. Okey. So hari ni, bismillahirrahmanirrahim. Okey, hari ni kita akan pergi pada pemantapan format KSSM Bahasa Melayu. Okey, apa yang kita akan tengok pada hari ini ialah kita akan tengok apa yang terkandung dalam kertas 1, kertas 2, kertas 3 dan kertas 4. Kita ada 4 kertas untuk SPM. Kalau masa awak tingkatan 3, awak hanya ada kertas 1, kertas 2 yang bertulis. Okey, dan diasingkan dengan ujian lisan bertutur dan mendengar. Okey, itu ialah grade yang asing. Tetapi untuk SPM grade-nya disatukan merangkumi kertas 1, kertas 2, kertas 3 dan kertas 4. Okey, bermaksud apa yang kita akan ada, apa yang perlu awak kuasai. Sebenarnya semuanya awak belajar melalui kemahiran yang cikgu-cikgu semua ajarkan dalam kelas. Okey. Kalau kita tengok kertas 1, apa yang kita uji dalam kertas 1 ialah kemahiran menulis. Okey, kertas 1 lebih kepada kemahiran menulis ataupun mengarang. Okey, kertas 2 lebih kepada kemahiran membaca dan menulis. Kalau membaca saja tak ada menulis, tak adalah jawapannya kan. Okey, membaca tapi penekanan pada bahagian membaca. Okey, sebab tu kalau tengok kertas 2 banyak dengan diberikan pelbagai bahan dari segi bahan tu adalah dalam bentuk petikan. Okey, kalau kertas 3 ini ialah ujian lisan bertutur. Masa tingkatan 3 pun awak dah lalui ujian lisan bertutur. Okey, kita akan tengok hari ni Hari ni cikgu akan sentuh kertas 1 dan kertas 3. Minggu depan baru kita akan tengok kertas 2 dan kertas 4. Okey, so nanti selepas habis 2 minggu ni, cikgu harapkan awak dah dapat gambaran apa yang ada, apa yang terkandung dalam kertas 1, apa yang terkandung dalam kertas 2, apa yang terkandung dalam kertas 3 dan seterusnya kertas 4. Okey, dan akhir sekali kertas 4 adalah kemahiran mendengar. So dia ujian lisan mendengar. Okey, ini pun yang kedua-dua ni sebenarnya awak dah ada pengalaman semasa tingkatan 3. Cuma bertutur semasa tingkatan 3 adalah secara berkumpulan, tetapi bertutur dalam tingkatan SPM ada individu dan berkumpulan. Nanti kita akan tengok dengan lebih lanjut lah. Okey, awak tengok dekat bawah ni dari segi pemarkahan. Ini kertas 1, ini kertas 2, ini kertas 3, ini kertas 4. Tengok markah dia. Jumlah keseluruhan dia berapa semua? Per berapa? Ya, ada orang ke tak ada dalam ni? 300. Per berapa? Pandai pun kira. Okey, per 300. Okey, per 300. Ini kertas 1 membawa 100 markah. Kertas 2 100 markah. Besar markah ni.
Okey, kertas 3 70 markah. Bertutur ni jangan main-main 70 Okey, mendengar 30 markah. Kadang-kadang bertutur tak apalah cakaplah apa yang ada. Tengok markah yang dibawa adalah 70 markah, sangat besar. Okey, kepada sesiapa yang sebab tu cikgu selalu panggil, bercakap, present dekat depan. Apa fungsi dia untuk awak mahir untuk kertas 3 ni. Itu fungsinya kenapa cikgu selalu panggil, huraikan, present tanpa tengok kertas. Kita nak tengok kemahiran bertutur awak, macam mana awak menyampaikan sesuatu maklumat tu kepada orang lain. Okey, so semuanya per 300 markah. Baru kita akan darabkan dengan 100, baru kita akan dapat berapa peratus keseluruhan. Kat sini berapa yang awak dapat? Baru kita akan dapat peratusnya. Perkan dengan 300. Oleh itu, 1, 2, 3, 4 semua memainkan peranan penting untuk menyumbangkan markah untuk awak dapatkan dekat sini. Okey. Ni pengenalannya lah. Okey. Mungkin sebelum ni awak tak dapat gambaran je macam mana pengiraan markahnya. Dekat sini kita dah tengok dia punya wajaran dia. Okey. Kertas 1 100, kertas 2 100, kertas 3 70, kertas 4 30. Semua memainkan peranan yang penting. Okey, kita tengok kepada hari ini kita akan tengok kertas 1 dan kertas 3. Okey, kita tengok dulu apa yang ada dalam kertas 1. Nanti di akhir kertas 1 nanti cikgu tunjukkan. Kadang-kadang cikgu dah tunjuk habis tapi awak tak tahu bentuknya macam mana. Ada yang masih lagi kertas 1. Kertas 1 okey. Kertas 1 soalan bentuk macam mana kertas 1 ni sebelum cikgu tunjukkan. Cikgu nak tengok. Ada tak yang dah tahu ataupun ada yang masih tak tahu lagi kertas 1 tu kertas apa? Kertas 1 kertas apa? Apa bentuk soalan kertas 1? Objektif. Objektif. Lagi? Karangan. Lagi? Ulasan. Ulasan. Apa dia? Pemahaman. Apa dia? Pemahaman. Okey, tahniah kepada yang jawab. Okey, tahniah kerana ada satu je yang betul, yang lain semua salah. Okey, kertas 1 ialah kertas karangan. Tolong buang jauh-jauh awak punya PT3 tu. Okey, kertas 1 untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5. Untuk SPM kertas 1 ialah karangan. Okey, kertas 1 karangan. Catat. Okey, kertas 1 karangan. Sebab tu kemahiran yang diuji ialah kemahiran menulis. Okey, kemahiran menulis apa? Menulis karangan. Mana ada kertas 1 objektif. Kalau objektif kemahiran membulat. Ni kemahiran menulis. Kemahiran menulis kertas 1 ialah kertas karangan. So apa yang ada dalam kertas karangan? Suara cikgu jelas ke? Jelas cikgu. Okey, bagus. Okey, kita tengok apa yang ada ni. Semua cikgu ambil daripada slide daripada lembaga peperiksaan. Ini apa yang diberikan oleh lembaga, cikgu sampaikan terus kepada awak. Okey, jenis instrumen ni bertulis. Kita akan pergi laju dekat sini. Okey, bertulis respon terhad, respon terbuka, jenis item. Jenis item ni jenis soalan lah. Respon terhad ni ialah soalan A, ini ialah soalan B. Okey, apa yang ada dalam soalan A, apa yang ada dalam soalan B. Okey, soalan A ialah satu soalan kombinasi kepelbagaian bahan rangsangan. Okey, kombinasi kepelbagaian bahan rangsangan. Ini yang cikgu bagi macam soalan exam setengah tahun hari tu. Cikgu bagi karangan, betul? Betul. Betul, karangan tu ada, cikgu ada letak apa dekat karangan tu? Dekat soalan tu, dekat soalan karangan tu ada apa? Nak jawab soalan tu cikgu bagikan apa? Ada orang ke tak ada? Kalau ada tulis kat chat, tolong bacakan, cikgu tak nampak dekat chat tu. Dekat soalan tu, ke suara cikgu dah? Tak ada tulis apa-apa pun. Dekat chat tak ada tulis, tak ada yang mencatat. Ingatkan dekat soalan tu tak ada tulis apa-apa. Ni ada, Syafina jawab gambar. Okey, bagus. Okey. Dalam kertas karangan yang cikgu bagi itu ada gambar. Itu yang kita panggil bahan rangsangan.
Okey, ada gambar, ada petikan, ada macam-macam jenis bahan rangsangan. Nanti kejap lagi kita akan tengok. Okey, so bahagian A ialah menulis jawab satu soalan karangan yang dibantu dengan bahan rangsangan. Kombinasi kepelbagaian bahan rangsangan. Apa yang dimaksudkan dengan kepelbagaian? Kejap lagi kita akan tengok. Okey, kemudian kita ada soalan bahagian B. Yang ini cikgu tak bagilah masa pertengahan tahun sebab pertengahan tahun tu bukan satu set yang lengkap. Cikgu pilih-pilih. Okey, ada karangan bahagian A sahaja yang cikgu keluarkan. Okey, untuk karangan bahagian B ialah 4 soalan esei. Yang ini pun esei, yang ini pun esei juga. Dia ialah dua-duanya ialah karangan. Okey, cuma bahagian A karangan yang pendek sikit. Bahagian B karangan panjang sikit. Berapa panjang kita tengok kejap lagi berapa panjang. Okey, ada 4 soalan. Pilih dan jawab satu daripada 4. Satu saja daripada 4. Ada yang masih dati kata 5. Cikgu ni nak kena jawab semua-semua ke cikgu? Cikgu, lepas tu ada juga yang hantar masa yang baru sebelum ni kita ada buat peperiksaan kan, dapatan cikgu masa cikgu menanda lah. Okey, ada yang tak jawab, tak pilih satu, dia jawab ke 4 tapi daripada soalan tu dia cuma tambah-tambah sikit ayat tapi dia hantar ke 5 ke 4 soalan tu jadi dia punya karangan. Cikgu pening. Okey, cikgu is pening sebab cikgu mengajar macam ni ke sebelum ni? Cikgu rasa cikgu dah ajar detail dah macam mana nak jawab bahagian A, macam mana nak jawab bahagian B. Nampak? Sampai ke tingkatan 5 pun masih lagi yang ada yang sama tentang macam mana nak jawab karangan ni. Sebab tu cikgu ambil cikgu-cikgu bahasa Melayu tingkatan 4, tingkatan 5 ni berbincang untuk kita mantapkan dulu dari segi pemahaman format sejak awak tingkatan 4 lagi. Sebab awak ni dah lah tingkatan 3, tak ada PT3, tak ada PT3 kan? Ada ke tak ada PT3? Tiada. Tak ada. Tak ada. Lepas tu naik tingkatan 4 belajar kejap, lepas tu dah cuti. Bukan cuti lah sebenarnya, ada kelas PDPR tapi masing-masing ambil cuti sendiri, cuti bersalin 3 bulan. Okey, tak masuk kelas. Okey, so kat situ awak dah tertinggal banyak. Dari segi format pun awak dah lupa. So kita ambil jalan untuk kita mantapkan dulu pemahaman dari segi format. Apa format SPM? Macam mana bentuk soalannya. Lepas ni baru cikgu-cikgu awak tingkatan 4 akan sambung dari segi bahan, dari segi latih tubinya. Okey, so jumlah soalan semua ada 5 soalan tapi kita jawab satu di bahagian A dan satu di bahagian B. So hanya ada 2 soalan sahaja yang akan dijawab. Okey, seterusnya. Ini dari segi pemarkahan. Okey, pemarkahan awak tengok. 100 markah untuk kertas 1 tetapi kertas 1 ni hanya ada 2 soalan saja. Soalan 1, soalan 2. 30, 70. Besar 2 soalan 100 markah. Sebab tu cikgu kata kertas 1, kertas karangan, kertas yang sangat penting untuk awak tak boleh tinggalkan. Berbanding dengan kertas 2. Okey, ada soalan A, soalan B, soalan C. A pun ada pecah-pecah-pecah, B ada pecah-pecah, C ada 1 soalan rumusan. So semua ni markah 100. Ada banyak soalan, dapat 100 markah. Tapi dekat kertas 1 hanya ada 2 soalan saja, 100 markah. So 1 markah tu menyumbang sangat besar. Okey, kalau tak buat langsung bahagian A, 30 markah hilang. Tak buat langsung bahagian B, 70 markah hilang. Memang gagal lah 100 markah tu. Sebab tu cikgu selalu ingatkan buat tulis, jangan tak tulis. Sebab apa? Memang boleh dapat markah, sekurang-kurangnya sikit mesti kena sumbang sedikit daripada bahagian A ni. Okey, ni kemahiran-kemahirannya lah yang perlu kita kuasai untuk kita menghasilkan sebuah karangan. Okey, kita tengok lagi. Okey, berapa lama masanya? 2 jam. Okey, 2 jam. Ni cadangannya lah. Bahagian A 30 minit je, tak payah lama-lama. Sebab bahagian A hanya 150 hingga 200 patah perkataan sahaja. Bahagian B 1 jam 30 minit. Okey, 350 hingga 500 patah perkataan. Jangan terbalik pula. Bahagian A awak buat sejam. Bahagian B awak buat 30 minit. Tak logik. Sebab bahagian B panjang lebih daripada bahagian A.
Okey, so kena ini macam mana nak dapatkan 30 minit, macam mana nak dapatkan 1 jam 30 minit adalah melalui latihan. Awak tak latih buat karangan, awak tak buat latihan, memang awak susah nak manage, nak kawal masa awak tu terlebih atau terkurang. Okay, kurang tak apa, jangan terlebih. Okey, kita tengok kat sini. Okey, kita akan masuk pada karangan bahagian A. Sebelum kita masuk kepada karangan bahagian A, awak nampak tak gambaran format untuk kertas 1? Apa yang ada dalam kertas 1? Soalan apa? Bentuk apa? Bentuk Karangan. Karangan. Ada berapa karangan yang akan ditulis? 2. 2 karangan. Okey, bagus. Karangan bahagian A itu karangan jenis apa? Kepelbagaian bahan. Ya, bagus. Kombinasi kepelbagaian bahan. Kalau yang soalan B tu ialah karangan? Esei. 4 soalan. Karangan Esei. 4 soalan, pilih? 1 jawapan. Pilih satu. Pilih satu jawapan, pilih satu soalan untuk kita jawab. Okey. Alright. Okey, bagus. Maksudnya awak dengarlah dengan teliti apa yang cikgu cakap tadi. Okey, kita akan tengok bahagian A. Yang cikgu ambil ni semua contohnya cikgu ambil daripada buku format. Kalau siapa yang ada modul format tu boleh buka bahagian A, bahagian karangan. Okey. Ini ialah arahan yang ada dalam karangan bahagian A. Okey, panjang huraian hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Tak panjang mana, pendek sahaja 150 hingga 200. Okey. Kalau melainkan awak memang tak boleh menulis, tak boleh membaca, mengeja pun tak boleh. Itu memang masalah. Tapi kalau setakat boleh menulis, boleh mengeja, boleh membaca, memang boleh tulis. Apa yang nak kena tulis itu yang awak kena dengar apa yang cikgu-cikgu awak ajar. Okey, tekniknya tu awak dapat daripada cikgu. Menulis memang senang. Okey, so kita akan tengok contoh bahagian A. Okey, ni dah cikgu dah tunjuk tadi kepelbagaian bahan rangsangan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kepelbagaian bahan rangsangan? Apa contoh-contoh bahan rangsangan yang boleh diberi? Okey, dalam bentuk iklan. Lagi gambar. Lagi? Untuk apa lagi? Untuk Untuk apa lagi? poster. Poster, brosur, brosur, puisi, keratan akhbar, carta. Okey. Ini semua adalah contoh. Poster tu termasuk dalam gambar ataupun grafik. Okey, poster tu termasuk dalam grafik. Okey. Grafik tu maksudnya gambar bermaklumat. Iklan, brosur, puisi, keratan akhbar, carta. Okey, ini antara contoh bahan-bahan rangsangan yang boleh dimasukkan ke dalam bahagian A, soalan karangan bahagian A. Nanti cikgu akan akhir bahagian kertas 1, cikgu akan tunjukkan macam mana soalan ni akan dijadikan dalam bentuk satu set soalan. Okey, mungkin kalau cikgu tunjuk satu-satu ni awak tak nampak macam mana bentuk kertas ni nanti. Okey, cikgu tunjukkan nanti contoh pertengahan tahun nanti. Yang pertengahan tahun tingkatan 5, bentuk soalan macam mana. Baru awak nampak gambaran kertas 1 tu sendiri macam mana. Okey. Ini ialah bahagian A. Okey, apa yang ada bahagian A? Kita ada karangan 1, karangan berformat. Satu lagi karangan tidak berformat. Dia boleh keluar antara satu. Dia boleh tanya karangan yang berformat. Contoh karangan format, contohnya surat kiriman rasmi. Aduan masalah sampah di kawasan perumahan, contohnya surat aduan. Okey, boleh keluar email, boleh keluar resume. Ini semua ada dalam yang awak belajar nanti. Awak dah belajar kot. Sepatutnya dah belajar surat kiriman rasmi. Dah belajar tak masa tingkatan 1 hingga tingkatan 3? Tulis surat rasmi. Tahu tak surat rasmi tu macam mana? Tahu cikgu. Okey, jangan tak tahu tulis surat rasmi. Surat rasmi ni kita tulis kalau kita tak hadir ke sekolah, nak tulis surat kepada cikgu, surat rasmi. Bukan surat macam surat cinta yang selalu yang cikgu jumpa lah.
Assalamualaikum cikgu. Anak saya ni sakit tak dapat hadir ke sekolah. Mohon cikgu berikan cuti kepadanya. Amboi. Cikgu pula yang bagi cuti kat dia kan. Okey, tu bukan surat rasmi. Surat rasmi dia ada alamat, okey, alamat pengirim, ada alamat penerima, ada kepala surat, mesti tahu formatnya. Okey, email, resume, nanti kita akan tengok contoh yang ni. Okey, dia boleh keluar dalam bentuk berformat dan dia juga boleh keluar dalam bentuk tidak berformat. Tidak berformat ni biasalah yang normal. Okey. Okey, tidak berformat. Kejap. Okey, tidak berformat. Tidak berformat ni macam biasalah kita menulis karangan biasa. Okey, 30 markah. Nah, kat sini ada peringatan. Catat peringatan ni. Peringatan ni adalah penting. Okey, ini adalah konsep untuk bahagian A kertas 1 iaitu semua bahan yang diberikan perlu disentuh. Apakah yang dimaksudkan dengan disentuh? Kita akan tengok sekejap lagi. Okey. Okey. Ini adalah contoh-contoh. Ini adalah contoh-contoh, ya. Ini adalah belajar angkat tangan tapi saya tak ingat sama. Okey. Kalau ada nak tanya ke? Ada. Okey, nak tanya apa? Kalau tak ada cikgu teruskan. Tak ada cikgu. Okey, ini adalah contoh bahan ransangan yang diberikan. Okey, ada gambar, ada keratan akhbar. Okey, ni ada carta dalam bentuk statistik ataupun jadual ke, macam-macam boleh keluarkan. Okey, ni apa? Poster, puisi. Okey, ni contohlah. Contoh bahan rangsangan yang boleh diberikan. Okey, setiap bahan rangsangan ni membawa maksud perlu disentuh. Okey, apa maksud perlu disentuh? Kita akan tengok. Okey, ni siapa yang ada modul tu boleh keluarkan. Ini soalan yang pertama. Nampak tak? Nampak. Okey, ini adalah soalan pertama. Cikgu rasa dah banyak kali dah sentuh. Kalau tak tahulah, cikgu tak ingat lah dah sentuh ke belum. Tapi ini ialah bahan yang pertama. Ini ialah karangan yang tidak berformat. Okey, ni contoh yang tidak berformat. Maksudnya dia tak suruh awak tulis surat ke, dia tak suruh awak tulis email ke. Okey, kejap. Sekejap. Okey, sorry ada gangguan tadi. Okey, so ini ialah, dengar tak cikgu cakap? Dengar. Dengar cikgu. Okey. Pertama sekali kita tengok ini bahan, contoh bahan yang pertama. Okey, apa yang ada dalam kertas soalan awak ni untuk bahagian A ni ialah arahan soalan. Okey, ini ialah arahan soalan, ini ialah bahan ransangan. Okey, apa yang perlu awak buat ialah cikgu dah cakap tadi, semua bahan perlu disentuh, bermaksud bahan 1, bahan 2, bahan 3. Ketiga-tiganya perlu disentuh, perlu diambil. Apa benda yang saya nak sentuh ni cikgu? Sebab tu perkara pertama yang awak kena tengok untuk kertas 1 ialah bahagian arahan soalan. Arahan sangat penting. Cikgu selalu tekankan arahan mesti baca. Kalau cikgu cakap 3 kali tu maksudnya penting lah. Setiap kali dapat soalan baca arahan kerana arahan di sini sentiasa berubah-ubah. Okey, kita tengok dulu arahan, maklumat di bawah. Berkaitan dengan amalan membaca. Okey, kita highlightkan. Ini benda yang awak kena buat. Amalan membaca. Okey. Huraikan pendapat anda tentang amalan membaca.
Panjangnya huraian adalah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Okey, perkara-perkara ni mesti awak highlightkan keluar. Okey, kenapa? Kerana inilah tugasan awak, inilah tema. Kalau cikgu dia akan jadi macam ni. Cikgu tak nak terangkan detail sebab cikgu nanti kita akan pergi pada teknik menjawab nanti. Cikgu pergi detail. Cikgu nak tunjukkan formatnya saja dulu. Okey? Sebab cikgu takut tak sempat sampai kertas 3. Kertas 3. Okey. So kat sini daripada soalan kita boleh keluarkan tema. Temanya ialah amalan membaca. Tugasannya. Kat sini, nombor 1, cikgu tukar pen. Nombor 1 ni kita boleh jumpa tema, ayat yang kedua ni ialah ayat tugasan. Sebab tu daripada arahan soalan kita boleh keluarkan tema, kita boleh keluarkan tugasan. Tugasannya ialah amalan membaca. So kita kena analisis. Kau dengar bunyi orang jual aiskrim. Okey. Daripada arahan soalan, kita dah tahu kita kena tulis amalan membaca. Okey, apa pula fungsi 3 perkara yang dibagi ni? 3 perkara yang dibagi ni kita kena analisis. Analisis maksudnya apa? Kita kena, sebenarnya dia dah bagi isi tapi dalam bentuk gambar. Dalam bentuk puisi, dalam bentuk petikan. Awak yang kena keluarkan apa isi sebenarnya yang nak kita huraikan. Okey, kalau kita tengok daripada sini, apa isi dia? Tentang apa? Okey, apa isi dia? Siapa boleh bagi cikgu? Kalau daripada puisi ni pantun ni. Okey, kita tengok 2 perkara kat bawah ni. 2 perkara kat bawah ni. Dia nak cerita tentang apa? Tentang amalan membaca ni. Kita nak cari tentang apa? Membaca. Ya, bagus. Faedah. So dalam bahan 1 ni ada faedah. Dia bagi 2 faedah. Faedah pertama ialah buku laksana lantaran ilmu. Maksudnya kalau kita membaca kita dapat menambahkan ilmu pengetahuan, meluaskan ilmu pengetahuan. Ini faedah pertama. Faedah membaca kedua ialah tidak buang masa. So dalam bahan 1 ni awak tahu, awak keluarkan isinya ialah tentang faedah membaca. Okey, cuba tengok bahan yang kedua ni. Bahan kedua ni dia nak cerita tentang apa? Dia bercari. Dia nak cerita tentang apa? Langkah memupuk amalan membaca. Okey, bagus. Dekat bahan 2 ni ialah langkah. So langkahnya apa? Kat sini dia cakap semua pihak berganding bahu. Okey. Kita sendiri pun kena memupuk amalan membaca. So dalam bahan 2 ni langkah. Bahan 3 ni, apa yang ada dalam bahan 3? Dia nak sampaikan apa dalam bahan 3? Bahan 3 dia bagi apa? Okey, apa yang awak nampak? Apa yang awak nampak? Kalau tadi tu awak kena baca, awak boleh keluarkan. Kalau bahan 3 ni, awak baca dia punya tajuk, lepas tu awak tengok, nampak jelas tak apa yang cikgu bagi gambar ni? Dia kata kajian interim tabiat membaca rakyat Malaysia 2014 oleh Perpustakaan Negara, bahan bacaan pilihan rakyat Malaysia, majalah 62.8%, akhbar, buku ilmiah, bahan dalam talian. Ini cuma semuanya yang dibagi ni ialah apa? Jenis bahan. Ya, bagus. Jenis bahan bacaan yang menjadi pilihan rakyat Malaysia. Okey, apa maksud cikgu perlu sentuh semua bahan? Perlu sentuh semua bahan, tak kiralah awak nak masukkan awak punya bahan tu dalam awak punya isi ke, dalam awak punya pendahuluan ke, dalam awak punya penutup ke. Yang penting setiap bahan perlu disentuh. Bahan 1, bahan 2, bahan 3. Kebetulan bahan satunya ada 2 isi. Awak boleh pilih salah satu. Ambil satu daripada faedah dia. Contohnya awak nak cerita tentang tak buang masa. Okey, isi yang pertama. Isi yang kedua, awak kat sini ada langkah. Bahan 2 ni dia cerita tentang langkah. So awak kena cerita tentang langkah. Awak ambil dalam isi yang kedua. Okey, gambar ni awak mungkin boleh jadikan dia sebagai contoh bahan bahan bacaan. Sama ada awak nak masuk dalam pendahuluan pun boleh, awak nak bagi contoh ni dalam awak punya isi pun boleh. Yang penting isi ni disentuh. Okey, disentuh. Okey, ada nak tanya tak untuk soalan bentuk yang pertama ni? Ni pun masalah juga ni. Sampai ke tingkatan 5 pun tak tahu berapa perenggan nak buat. Okey, yang paling basic dalam satu perenggan karangan mesti ada apa?
Pendahuluan. Pendahuluan, bagus. Lagi? Isi. Pendahuluan, Tutup. isi yang ketiga. Okey. Tutup. Mesti ada pendahuluan, mesti ada penutup, mesti ada isi. Isi ni yang nak tanya. Cikgu, nak isi cikgu. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Awak tengok pada arahan soalan. Arahan soalan 150 hingga 200 patah perkataan. Memang sangat singkat. Okey, tak boleh panjang-panjang. Tak boleh lebih. Jangan tanya cikgu kalau lebih 10, cikgu kalau lebih 15, jadikan dia tak lebih. Sebab kita tak tahu, sebab dia strict dekat situ dari segi bilangan patah perkataan. Sebab tu kita kena berlatih menulis supaya kita dapat agak. Okey, pendahuluan panjang mana, isi panjang mana. Okey, panjang pendahuluan dengan panjang penutup lebih kurang sama. Dia tak akan sama panjang pendahuluan penutup ni dengan panjang isi. Isi ni mesti akan lebih panjang daripada pendahuluan, mesti lebih panjang daripada penutup. Sebab isi ni yang kita nak huraikan, ada isi, ada huraian, ada contoh. Okey, yang tu yang awak belajar masa dalam kelas nantilah, macam mana nak kembangkan isi. Cikgu hanya ajarkan tekniknya saja. Okey, ataupun formatnya macam mana. So isi ni nak tulis berapa? Kalau cikgu ajar tulis 2 saja isi. Dia sebab dalam kriteria dia tak cakap pun kena 3 isi. Sebelum ni memang cikgu ajar 3. Tetapi kalau kita tulis 3, pecah 3, awak nak tulis ni 1, ni 1, ni 1. Okey, dia punya huraian untuk setiap isi dia akan jadi pendek. Sebab kita nak limitkan 200 patah perkataan. Okey, dalam kriteria pemakahan dia tak nyata pun. Kalau cemerlang mesti ada 3 isi, tak ada. Okey, dia hanya merujuk kepada macam mana tugasan awak, adakah awak menjawab tugasan. Huraian, adakah huraian awak matang ke tak matang. Dekat situ. Okey, so itu yang awak kena faham. Bukan tak ada pun dalam kriteria tu bilangan isi. Tak ada. Okey. Dia nak tengok huraian awak, idea awak relevan tak relevan, contoh awak matang ke, contoh sesuai ke, dia tengok dekat situ. Okey. So ini untuk contoh pertama, contoh bentuk. Cikgu nak tunjukkan bentuk saja dulu. Cikgu tak nak pergi detail pada macam mana nak jawab. Okey. So bentuk yang pertama, nampak tak bentuk yang dia bagi bahan, ini yang tidak berformat. Okey, dia ada 3 bahan ransangan yang diberi. Okey, buat satu karangan yang panjangnya 150 hingga 200 patah perkataan. Okey, jelas tak untuk contoh yang pertama ni? Jelas. Yang lain ada seorang je ke dalam ni? Jelas cikgu. Okey. Okey, Jelas, ni cikgu. dia pergi, tak payah detail. Okey, ni ialah contoh yang kedua. Contoh yang kedua ni ialah contoh soalan berformat. Okey, format apa ni? Format apa ni? Dia suruh buat apa? Sepucuk surat. Sepucuk surat. Surat apa? Surat cinta? Surat apa? Surat rasmi. Surat Surat terima rasmi. kasih. Surat rasmi. Dia hanya tulis kat sini, tulis sepucuk surat sahaja, dia tak cakap surat apa. Awak sendiri yang kena fikir kalau kepada pihak berkuasa. Okey, kepada pihak berkuasa tempatan takkan nak tulis surat tidak rasmi ke hadapan saudara pengarah Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah. Diharapkan saudara berada dalam keadaan sihat sejahtera. Tak sesuai. Okey. So kepada pihak berkuasa nak buat aduan mestilah surat rasmi. Itu awak kena buat keputusan. Surat apa yang kita kena buat. Okey. So dekat sini sama je. Arahan soalan tengok dulu warna merah cikgu tukar. Okey, arahan soalan sangat penting. Okey, sebab daripada arahan soalan ni kita dapat maklumat. Dia kata gambar dan maklumat di bawah. Sebab tu dia akan mulakan dengan maklumat di bawah berkaitan, gambar dan maklumat di bawah berkaitan. Dia nak cerita gambar yang dia bagi tu berkaitan apa. Okey, menunjukkan masalah kutipan sampah yang dihadapi oleh penduduk di kawasan tempat tinggal anda. Ni. Bahan ni adalah berkaitan dengan masalah kutipan sampah. Okey, dia punya tugasannya ada dekat sini. Cikgu dah cakap. Bahan yang pertama, ayat yang pertama, ayat yang kedua arahan dekat situ terletaknya tugasan awak. Okey, kena tulis surat kepada pihak berkuasa. Adukan masalah tentang apa? Tentang sampah yang tak dikutip dan cadangan. Semua tugasan tu awak kena highlightkan.
Okey, awak kena keluarkan. Kalau cikgu akan keluar macam ni. Sebab tu cikgu keluarkan tepi ni. Kalau awak ada highlighter, awak highlightkan apa dia punya supaya tak tertinggal satu pun maklumat yang diberi untuk awak masukkan dalam surat. Okey, so kita tengok. Kita tak payah pergi detail yang ni, kita nak tengok bahannya macam mana. Okey, dia bagi 3 juga bahan, satu dalam bentuk gambar. Okey, satu ni sebenarnya dalam bentuk jadual ataupun gambar bermaklumat. Satu lagi dalam bentuk petikan akhbar. Daripada gambar ni, dia nak suruh awak cerita masalah, dia nak awak bagi cadangan. So masalahnya datang daripada mana, cadangannya datang daripada mana, boleh tengok berdasarkan gambar. Semua maklumat yang diberi mesti digunakan. Okey, kita test. Gambar yang pertama ni, apa yang awak nampak? Apa yang awak nampak? Ada orang ke tak ada dalam ni? Nampak. Yelah, nampak gambar apa? Sampah. Gambar sampah. Okey, gambar sampah. Kalau kita nak masukkan dalam kita punya jawapan nanti, kita nak kategorikan dia sebagai masalah ke cadangan? Cadangan. Masalah, ya masalah. Dalam gambar satu ni ialah dia punya masalah. Masalahnya apa? Sampah berkumpul. Okey, mendatangkan bau yang kurang menyenangkan. Okey, boleh mengundang kehadiran haiwan-haiwan liar seperti anjing liar ataupun haiwan yang pembawa penyakit seperti tikus. Ni daripada gambar satu ni kita boleh keluarkan masalah. Okey, bila gambar sampah tu tidak dikutip. Okey, berlakunya longgokan. Okey, gambar yang kedua ni. Gambar apa? Cadangan ke masalah? Cadangan. Okey, cadangan. Cadangannya ialah bila tidak dikutip sampah ni, kita sebab tu dia ada bagi talian ni, talian aduan ni. Okey, kita boleh menghubungi. Cadangannya kita hubungi. Okey, hubungi talian aduan yang telah diberikan. Okey, tindakan yang perlu diambil. Mungkin cadangan dia ialah setiap penduduk ataupun talian aduan telah dilakukan oleh setiap penduduk. Okey, namun tiada tindak balas daripada pihak yang bertanggungjawab. Okey. So kena buat apa? Jadual yang diberikan, jadual kutipan sampah ni sepatutnya diikuti. Itu cadangan dia. Okey, jadual ni perlu diikuti oleh orang yang bertugas untuk mengambil sampah-sampah ni. Jadual dah ada, kena ikut. Itu cadangan awak. Okey, gambar yang ketiga ni. Apa yang sebenarnya nak disampaikan dalam gambar yang ketiga ni? Masalah. Awak kena baca, dia hanya bagi ni, semua awak kena baca. Dia kata masalah sampah belum selesai. Kerja kutipan tidak sempurna serta guna pekerja asing. Okey, ni masalah ke cadangan ni? Masalah. Okey, apa masalah dia? Sampah ni. Apa masalah dia? Sebab dia guna pekerja asing. Ya, kat sini dia ada dia kata guna pekerja asing kan. Masalahnya kat sini pihak pengurusan menggunakan pekerja asing dan sampah yang dikutip tidak sempurna. Maksudnya tak ikut jadual, tidak berdisiplin. Itu sebenarnya awak yang kena hasilkan daripada bahan yang dibagi ni tentang pekerja asing, tentang kutipan tak sempurna, awak kena jadikan dia dalam bentuk ayat. Okey, cikgu ada contoh tapi cikgu tak nak masukkan dulu pada contoh, cikgu nak tunjukkan bentuk saja. Okey, hari ini nanti mungkin dah bila teknik menjawab nanti baru cikgu akan sentuh lebih detail. Okey, ini bentuk yang kedua. Bentuk yang berformat tapi konsepnya sama. Cikgu tekankan banyak kali konsep dia semua bahan mesti digunakan. Okey, kita pergi pada bentuk yang ketiga. Okey, bentuk ketiga ni soalan berformat ke tak berformat? Format ke tak berformat? Tidak berformat. Tidak berformat. Format. Cuba tengok soalan ni tak berformat. Format apa ni? Format apa? Ya, resume. Bagus. Resume. So ini ialah soalan berformat. Okey, cikgu kata baca arahan soalan. Ayat pertama, iklan di bawah. So ini iklan.
menunjukkan sebahagian daripada iklan kerja kosong. Maksudnya gambar yang dibagi ni adalah berkaitan dengan kerja kosong, iklan kerja kosong. Cikgu dah kata ayat pertama ni ialah gambaran temanya tentang apa bahannya tu. Okey. Ayat yang kedua kat situ ya terkandungnya apa? Ayat yang kedua terkandungnya apa? Ada apa? Okey, susah sangat ayat cikgu dalam. Ayat yang kedua ni ada apa? Ada Ada apa? larangan. Ha? Ayat yang kedua ni cikgu kata Soalan. arah daripada terkandung tugasan. Ingat tugasan. Okey, tugasan ada dalam ayat yang kedua. Okey, dia suruh sediakan resume. Apa yang nak kena buat? Sediakan resume. Permohonan satu pekerjaan yang anda minati. Tapi kena berhati-hati. Awak kena baca betul-betul ayat dia. Berdasarkan iklan-iklan yang diberikan. Berdasarkan maksudnya ada fungsi kenapa dibagi iklan contoh ni. Awak kena tengok iklan ni berdasarkan 3 contoh bahan ni. Sediakan satu resume yang anda minati, pekerjaan yang anda minati. Awak tak boleh pilih luar daripada iklan ni. Sebab tu ini penting, ini tolong highlight kan bila ada perkataan berdasarkan bahan, berdasarkan iklan, berdasarkan gambar di bawah. Mesti gunakan contoh yang dia bagi. Okey, itu kena ingat sebab dia punya kat sini sentiasa berubah-ubah. Kalau awak tengok sebelum ni konsep dia memang semua kena guna. Tetapi kalau macam resume tadi, kita nak buat resume yang anda minati. Okey, kalau kat sini dia hanya cakap huraikan pendapat anda. Memang dia kata huraikan pendapat anda. Okey, tapi dia ada cerita maklumat di bawah berkaitan dengan amalan macam dia berkaitan maklumat ni tentang apa. Kita kena guna bahan yang dia bagi. Okey, kalau macam yang resume tadi. Okey, resume ni sebab dia kata kat sini nanti pelajar akan confuse. Sediakan resume diri anda, permohonan satu pekerjaan yang anda minati. Bila yang anda minati awak terus dah terfikir aku nak jadi apa, nak minta jadi apa. Okey, tapi sebenarnya dia dah ikat awak supaya awak tak keluar daripada ataupun awak menggunakan bahan yang dibagi adalah melalui ayat ini. Berdasarkan iklan yang diberikan. Bermaksud awak kena guna iklan antara 3 iklan ni, pilih salah satunya. Macam pilih salah satu pekerjaan dan awak buat satu resume. Sebenarnya dia bukan nak tengok awak nak jadi apa, dia nak tengok macam mana awak mengarang resume tu macam mana. Okey, contoh resume nanti cikgu akan ajar. Dalam buku teks pun ada contoh resume. Okey, cikgu akan ajarkan. Okey, ni bentuk yang ketiga. Okey, ni tak perlu. Okey, ni ialah bentuk yang keempat, yang terakhir untuk bahagian A. Okey, bentuk yang terakhir contoh email. Email berformat ke tak berformat? Email Berformat. berformat. Okey. Email ni lain sikit. Sebab tu cikgu tunjukkan pelbagai jenis soalan. Email ni dia bagi 2 email. Dua-dua kena baca. Tugasannya tak ada dekat sini. Tugasannya ada dalam email ni. Awak nak kena jawab tentang apa? Ada dalam email. Kena baca. Format email apa tak payah risau format email macam mana. Ikut balik kat sini. Ada daripada, ada kepada, ada subjek. Subjek ni tajuk awak lah, tajuk email awak tu awak nak balas tentang apa. Okey, kemudian ada ni salam. Sahabat tu siapa? Okey, tanya khabar. Kemudian isi awak, kemudian penutup. Lepas tu sahabat tu siapa? Itu balas balik, tengok balik macam mana dia tulis email macam tu. Tak perlu pun tulis kotak-kotak ni. Okey, ni adalah bentuk yang terakhir, bentuk email. Tugasannya tak ada kat sini. Tugasannya ada dalam email. Awak kena baca kedua-dua email, pilih mana yang lebih dekat dengan awak untuk awak tulis karangan. Karangan yang ini ke, balas email yang ini ke atau balas email yang ini. Bukan jawab dua-dua. Tengok pilih menjawab satu daripada email. Ini sebab tu cikgu kata arahan baca. Ada yang jawab, cikgu nak kena jawab dua-dua padahal cikgu dah bagi arahan soalan. Jawab satu daripada email, satu sahaja. Okay, ini ialah bentuk yang terakhir bahagian A. Okey, kita nak pergi bahagian B. Ada apa-apa nak tanya tak bahagian A? Ada apa-apa nak tanya tak bahagian A? Tak ada. Tak Tak ada. ada. Ada cikgu.
Yang lain cikgu dengar suara yang sama je. Suara yang cikgu rasa cikgu. Okey. Yang lain? Ada berapa orang ni dalam meet tu? Tak ada cikgu. Ada berapa orang dalam meet? Kita punya meet ni? Ada berapa orang? 55 tolak cikgu. 55 tapi tak 55. tolak cikgu tak sampai lah. Ada 40 lebih lah. Okey. 40 lebih pelajar. Tapi suara yang cikgu dengar tadi adalah dalam 5 orang yang sama. Okey. So yang lain tolong respon lah. Jangan malu-malu kat tak nak respon cakap pun respon kat tepi tu supaya cikgu tahu awak ni mengikuti ke, tak mengikuti ke. Benda ni benda penting kena tahu. Okey, kita tengok terus pada bahagian B sebab aku tak sempat untuk kertas 3. Okey, bahagian B apa yang ada? Okey, bentuknya ialah bentuk penyelesaian masalah dibahagikan kepada 4 domain. Okey, inilah domainnya. Maksudnya cikgu dah cakap tadi ada 4 soalan. Okey, soalan pertama, soalan kedua, soalan ketiga, soalan keempat. Terbahagi kepada 4 domain. Kadang-kadang dia tak keluar pun 4 domain ni. Mungkin dia keluar soalan 1 domain peribadi. Soalan 2 pun domain peribadi. Soalan 3 domain awam. Soalan 4 domain pendidikan. Boleh juga, tak ada masalah. Ini atas lembaga peperiksaan lah dia nak bagi bentuk macam mana. Tetapi domain-domainnya adalah 4 yang ni. Dia akan pilih antara 4 domain ni. Okey, temanya saja tak sama. Tema 1, tema 2, tema 3, tema 4 tak sama. Temanya diambil daripada mana? Diambil dalam DSKP. Okey, pernah tengok DSKP apa yang tema yang ada dalam DSKP? Sekejap. Apa tema yang ada dalam DSKP? Kita tengok. Tak buka ke? Okey, ada 18 tema. Tema-tema ni yang kita belajar dalam buku teks lah. Okey, tema yang ada tema keselamatan, pendidikan, kesihatan, pelancongan tu antaranya lah. Okey, warisan, lepas tu apa lagi ada banyak, ada baru 6 cikgu sebut, ada lagi 12. Integriti, tu yang terakhir lah tu. Okey, integriti tu. Itu antara tema-tema yang ada dalam DSKP. Apa yang ada dalam buku awak tolong baca, bukan baca lah, cari maklumat untuk persediaan dalam bukan saja karangan, untuk kertas 3 sebenarnya. Okey, sebab semua soalan ni kertas 1, kertas 2, kertas 3, kertas 4 semuanya diambil daripada tema DSKP. Apa-apa awak dengar saja kertas 1, kertas 2, 3, 4 semua dia akan sebut tema dalam DSKP. Okey, so yang ini peringatan baca stimulus. Apa benda stimulus tu kejap lagi kita akan tengok. Okey, perkataan stimulus ni apa dia? Okey, yang diberikan sebelum menjawab tugasan. Okey, 70 markah. Okey, besar 70 markah. Okey, ini arahan soalan dalam bahagian B. Panjang hendaklah 350 hingga 500 patah perkataan. Sama juga macam bahagian A, tak boleh kurang, tak boleh lebih. Dia dah bagi anggaran dah, 350 hingga 500 patah perkataan. 350 ni nak dapat tak susah. Okey, tak susah. Saya nak colorkan juga. Okey, tak susah 350 ni. Nak dapat 500 pun senang. Nak dapat lebih daripada 500 pun sebenarnya lagi senang. Tapi nak hadkan 500 tu memang agak susah sikit lah kepada yang dah biasa menulis. Tapi kalau yang tak biasa menulis, baru SPM besok hari ni baru nak belajar menulis, yang ni pun susah nak dapat. Okey, sebab tu karangan pun kena latihan. Bukan matematik je kena latihan setiap hari. Karangan pun kena berlatih. Berlatih menulis satu perenggan satu hari pun jadi. Okey, kena latih. Latihan yang cikgu bagi, cikgu-cikgu awak bagi, tolonglah buat. Bila buat baru kita tahu, oh kita ni dapat kembangkan idea. Kita boleh berupaya untuk kembangkan idea. Ni kalau tak pernah buat, bila nak buat nanti blank. Macam mana nak mula cikgu ajar macam mana mulalah macam tu. Semua kenakan latihan. Okey, ini contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama, domain awam. Panjang, benda lah panjang. Budak-budak kalau tengok panjang macam ni, mulalah mata kebir, lepas tu tutup. Okey, sebenarnya sebab tu cikgu kata dalam kertas 1, 30, 70. 70 ni kemahiran menulis, 30 ni kemahiran membaca. Kena membaca. Okey? Tak baca tak boleh tulis. Tu je. Tak baca tak boleh tulis.
Bukan dia terus boleh tulis, tak baca tak boleh tulis. Macam bahagian A tadi awak tak tengok, tak baca dia punya arahan soalan, tak baca dia punya bahan, tak boleh tulis, tak tahu nak tulis tentang apa. Sama juga dengan bahagian B, cuma bahagian B tak ada gambar, dia bagi dalam bentuk ayat. Okey, kita tengok ini yang kita panggil stimulus. Stimulus ni macam dia macam bahan rangsangan tapi dalam bentuk ayat. Okey, kata setiap rakyat Malaysia secara purata membuang 0.8 kg sampah. Okey, cukup memenuhi, ini dia punya isu tentang sampah. Okey, tapi dia dah ada penyelesaian kat sini. Penyelesaian ni ialah dengan cara kita semula. Dia dah bagi penyelesaian dia ialah kita semula sebagai salah satu cara paling berkesan. So kita baca stimulus ni, kita nak tengok, dia bagi isu sampah. Lepas tu dia dah bagi tentang penyelesaian dia kita semula. Baru kita tengok kepada arahan soalan ni. Ini kita panggil dia sebenarnya stimulus soalan. Stimulus soalan ni menerangkan tentang yang dekat atas ni. Kadang-kadang ayat dekat atas ni susah nak difahami, kat sini dia dah permudahkan. Okey, petikan akhbar di atas menyatakan bahawa aktiviti kita semula merupakan kaedah terbaik untuk mengurangkan sisa pepejal. Dia dah bagi kat sini tadi kan. Okey, pelbagai usaha perlu dilakukan untuk menggalakkan masyarakat mengamalkan kita semula kerana kesedaran amaran tersebut masih rendah. Kita semula ni dikatakan kaedah terbaik, tetapi amalan ni kesedarannya masih rendah. Ada timbul isu dekat sini, isu kesedaran kita semula ni masih rendah. Sehubungan dengan itu, anda dikendaki menulis sebuah rencana. Berformat ke tak berformat? Rencana? Format. Ya, rencana ialah soalan berformat. Bahagian A boleh tanya format, bahagian B pun boleh tanya format. Tapi kalau dah keluar format bahagian A, tak adalah keluar format bahagian B. Kalau dah tak keluar format bahagian A, keluarlah format bahagian B. Macam tu lah, tak adalah keluar semua yang berformat. Okey? Format rencana. Okey, menggalakkan masyarakat mengamalkan kita semula. Tajuk rencana dia dah bagi tajuk dia. Usaha-usaha menggalakkan amalan kita semula. So senang je tulis format rencana macam mana. Tajuk. Ni tajuk dia dah bagi. Masukkan. Oleh siapa? Tulislah karangan macam biasa. Ni. Tentang usaha-usaha menggalakkan amalan kita semula. Ini dia bagi tajuk boleh juga ke barang kalian. Dia tak bagi tajuk. Anda dikenaki menulis sebuah rencana bagi menggalakkan masyarakat mengamalkan kita semula. Dia terus sahaja tulis rencana tersebut selengkapnya. Dia tak bagi pun tajuk. Awak yang kena create tajuk dia. Okey, kalau dia kata rencana bagi menggalakkan masyarakat, mestilah usaha. Awak tak bolehlah tulis kepentingan. Awak tak bolehlah tulis punca. Awak tak boleh tulis kesan. Awak kena tulis usaha-usaha. Itu susah sikit lah. Tapi kemungkinan juga boleh dikeluarkan. Tak ada tajuk, awak yang kena create tajuk tu sendiri. Okey, ini adalah bentuk yang pertama. Okey, bentuk yang pertama. Ni tak payah nanti kita ni kalau teknik menjawab nanti bolehlah cikgu terangkan. Okey, ni sama je lebih kurang, tapi ini contoh yang kedua. Sama je ada stimulus. Okey, ada stimulus soalan. Ini adalah tugasan. Tugasan ni ialah yang ayat yang ketiga. Awak kena faham. Stimulus soalan, tugasan. Okey, stimulus ni cerita tentang apa? Stimulus ni dia nak dapatkan gambaran. Gambaran cerita tentang apa? Tentang nilai. Okey, sifat-sifat yang baik, nilai murni. Okey, kat sini stimulus soalan ni dia nak permudahkan. Dia kata sebagai respon terhadap kandungan ucapan di atas. Ucapan di atas pasal apa? Awak kena baca. Setiap individu perlu memainkan peranan untuk menyemai nilai-nilai murni dalam kalangan masyarakat. Jelaskan peranan-peranan tersebut. Kat sini peranan-peranan tersebut. Apa? Peranan siapa? Kena rujuk kat sini. Mesti berkaitan. Peranan siapa? Peranan setiap individu. Siapakah individu tersebut? Diri sendiri. Ibu bapa. Okey? Guru-guru. Pemimpin, individu, mesti orang. Awak tak boleh tulis pihak sekolah, tak boleh. Pihak kerajaan, tak boleh. Okey, ni tak boleh. Individu, siapa individu tersebut? Okey, apa peranan setiap individu? Diri sendiri kena buat apa? Ibu bapa kena buat apa?
Guru-guru kena buat apa? Pemimpin, sebenarnya pemimpin ni wakil daripada kerajaan lah. Guru-guru ni wakil daripada pihak sekolah. Macam tu je sebenarnya. Okay? So, dapat hasilkan satu karangan yang lengkap. Okay, cikgu nak tanya. Kalau karangan bahagian A tadi, pendahuluan, penutup, isi. Isi cikgu kata buat 2. Kalau karangan bahagian B ni, kalau awak tengok markah dia 350 hingga 500 patah perkataan, berapa agak-agak isi nak kena tulis? 4. 4. Lagi yang lain? 5. 5. Lagi? 5 isi. 4 isi. Berapa isi? Okey, cikgu dah cakap tadi. TIBP. TIBP. Apa benda pula TIBP? Ini adalah antara kriteria yang dilihat untuk menilai karangan awak. Kriteria yang pertama ialah tugasan. Sebab tu cikgu kata arahan soalan penting untuk awak keluarkan tema, keluarkan tugasan. Okey, tugasan ataupun tema. Kalau bahan A, dia akan cakap tema. Kalau bahan B, dia akan cakap tugasan. I, idea, relevant, huraian, jelas. Dekat sini. Idea awak, huraian. Contoh, sesuai. Dekat sini. Perkara pertama yang dilihat tugasan, perkara yang kedua dilihat ialah idea awak, huraian idea awak macam mana, contoh awak, adakah jelas tak jelas. Yang ketiga baru dia tengok bahasa. Okey, so dekat sini berpandukan 2 kriteria ni, kalau awak tulis karangan dia nak 350 hingga 500. Kalau awak tulis bagi 4-5 isi, cikgu yakin dan pasti satu perenggan isi karangan awak tak akan dapat jelas dari segi huraian, dari segi idea, dari segi contoh. Sebab dia akan tulis sikit-sikit je. Sebab nak dapatkan 5 perenggan isi tu, 500 patah perkataan kat tu, awak bayangkan 1, 2, 3, ni 3, 4, 5, 6. Dia akan jadi 7 perenggan. 7, 500 bagi 7. Contohlah sini 20, sini 20, dah 40. Dah jadi 460. Bahagikan 1, 2, 3, 4, 5. Bagi 5. 92 patah perkataan je satu perenggan. 92 tu sebanyak mana lah. Ini pun nak dekat 50 dah ni. 92 tu tak akan jelas awak punya huraian, tak akan jelas awak punya contoh. Idea awak tu pun tak akan sampai. Nak masukkan ungkapan menarik pun dah cukup dah kuota untuk satu perenggan. Okey, sebab tu cadangan cikgu ialah 1 pendahuluan, 3 isi, 1 penutup. So 3 isi ni lebih kurang dalam 120 patah perkataan dalam 1 isi. Pendahuluan dengan penutup ni tak payah sampai 120 lah. Dalam 40 lebih kot. Ataupun 60 kat sini. 60, 40 hingga 60 lah. Pendahuluan dengan penutup ni. 40 hingga 60, 40 hingga 60. So yang tengah-tengah ni ada balance untuk awak huraikan isi. Sebab tu nak menulis sekarang ni pun kena berkira-kira. Sebab dia dah tetapkan 350 hingga 500 patah perkataan. Okey. Boleh? Setakat ni boleh? Boleh. Cikgu tunjukkan gambaran saja tak dulu. Dari segi detail macam mana teknik menjawab, nanti kita akan pergi next nanti. Okey? Takut kita tak sempat. Ni cikgu nak tunjukkan contoh dia saja. Okey. Ini ialah bentuk yang tema ataupun domain yang ketiga, domain pendidikan. Sama je sebenarnya. Bentuknya ada stimulus soalan, ada arahan ataupun ada tugasan. Okey? Kena baca stimulus, kena baca tengok arahan soalan, tugasannya apa kat sini menerangkan tentang yang ini, kemudian kita ada tugasan, kepentingan mempelajari mata pelajaran sejarah. Kalau ada dalam ni boleh kita ambil, tak ada masalah, kecuali kalau arahan soalan dia kata selain daripada kepentingan di atas, huraikan kepentingan-kepentingan lain. Maksudnya tak boleh ambil kalau ada kepentingan dalam ni. Sebab tu cikgu suruh baca stimulus. Kadang-kadang dalam stimulus tu ada bantuan dia, ada fungsi dia. Okey? Kita akan tengok nantilah soalan-soalannya bentuk macam mana. Okey, dan last sekali ini adalah domain kerjaya. Okey, domain kerjaya tentang memasuki alam kerjaya lah. Okey, sama juga ada stimulus, ada tugasan, ada stimulus soalan, ada tugasan.
Okey. Rasanya sampai situ habis kertas 1. Okey, cikgu tunjukkan dekat awak. Kejap cikgu keluar dulu. Okey, cikgu tunjukkan bentuk kalau jadi satu dalam satu soalan, dia akan jadi macam mana? Ni. Okey, ni contoh tingkatan 5 punya ujian. Nampak tak ni? Cikgu tunjukkan. Nampak. Nampak tak? Nampak, cikgu. Nampak cikgu. Okey, Nampak, ni cikgu. kertas 1. Okey, macam mana yang banyak-banyak tadi yang awak tengok tadi, dia masukkan dalam satu kertas. Okey, ni tak adalah ni sekolah punya. Kita buat muka depan lah. Okey, ada arahan soalan dekat depan ni. Okey, kemudian macam ni. Ni keluar bahagian A 30 markah. Dia bagi bahan. Okey, sama macam bentuk tadi. Kemudian bahagian B. Soalan 1 nampak ni arahan soalan, pilih satu daripada soalan di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya 350 hingga 500 patah perkataan. Soalan 1, soalan 2, soalan 3, soalan 4. Kena jawab berapa? 1. Satu sahaja. Kena jawab satu sahaja. Inilah bentuknya nantinya awak akan nampak untuk soalan kertas 1. Kenapa cikgu tunjuk yang ni? Selama ni cikgu tak pernah tunjuk bentuk macam ni sebab cikgu tengok bila cikgu terangkan format ke apa ke, faham dah faham. Lepas tu bila keluar kertas soalan, cikgu ni karangan ke rumusan cikgu? Dia tak nampak dekat mana apa yang dia belajar tu keluar dekat mana. Sebab tu cikgu tunjuk apa yang awak dengar tadi kertas 1, macam mana bila dia dah transfer masuk dalam kertas soalan dia akan jadi macam ni. Bahagian A bentuk macam ni, satu soalan kena jawab. Kemudian bahagian B ada 4 soalan macam ni dia gabungkan. Terdiri daripada domain tadi, 4 domain tadi, awak kena pilih salah satu untuk jawab. So dalam buku jawapan, awak bukan macam PT3 yang dia bagi ruangan jawapan, tak ada. Awak kena jawab dalam kertas yang lain, buku jawapan peperiksaan nanti. Ataupun kalau peperiksaan dekat sekolah nanti ada kertas jawapan lah, kertas kajang tu. Okey, tulis karangan A, 150 hingga 200 patah perkataan. Kemudian karangan B, satu lagi, 350 hingga 500 patah perkataan. Pilih salah satu. Okey, kita habis kertas 1. Faham ke tak faham? Formatnya macam mana? Bentuk soalannya macam mana? Faham, cikgu. Faham. Faham. Faham cikgu. Faham. Yang tak jawabnya adalah dalam 3-4 orang. Yang lain faham tak? Faham cikgu. Faham cikgu. Nak tengok siapa yang jawab faham. Nak jawab faham pun macam lemah, lolai je. Tahu tak apa, ya Allah. Tadi bukan main lagi sama Merdeka. Aku main lagi baca, tulis komen Lepas tu dia masuk kelas, Allah lemahnya. Tak ada semangat. Cikgu yang sungguh-sungguh macam cikgu yang nak ambil SPM. Okay. So faham tak yang lain? Ya Allah, lagi tak ada respon. Faham tak yang lain? Faham, cikgu. Faham. Faham cikgu. Okay. Ya Allah. Kalau dapat tengok muka seorang-seorang ni agaknya sambil tutup mata sambil dengar cikgu mengajar agaknya. Okey, kita pergi bab yang kedua iaitu kita ada 15 minit lagi untuk kita tengok kertas 3. Sebab tu cikgu buat kombinasi kertas 1 dan kertas 3. Okey, apa yang ada dalam kertas 3? Okey, kita tengok. Ya. Ini ada kelas. Okey, kertas 3 ujian. Kak Wada. Ya. Apa cuma nak bagi tahulah yang best dia kata 4 ni, dia orang tahun lepas tak ada ujian bertutur. Dia kata ada PT3 tahun lepas. Oh, tak buat dengan ujian bertutur. Dia setakat latihan dalam kelas tu memang ada yang cikgu buat. Tapi ujian dia betul-betul melalui ujian tu tak ada sebab PT3 tak ada tahun lepas. Sama juga dengan mendengar. Oh, ya ke? Allah, sadis. Okey. Okay. Dia tak ada pengalaman lagi lah Kak, ujian bertutur. Oh, ya belum ke? ada. Okey. Alright, terima kasih Pak. Okey, disebabkan awak pengalaman pun tak ada rupanya. Sedihnya. Okey, kesian, sadis. Okey, so dengar betul-betul macam mana ujian bertutur ni. Cikgu ingatkan dah ada pengalaman, maksudnya kita continue je. Tapi pengalaman pun tak ada lagi. So kena dengar betul-betul macam mana ujian bertutur tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey.
Okey, ujian bertutur. Maksudnya pengalaman sedia ada tu pun tak ada lagi. Tak apalah. Okey, ni baru nak berpengalaman lah ni. Okey, subjektif respon terhad, subjektif respon terbuka. Lebih kurang sama macam karangan, tapi karangan menulis tapi ini bertutur. Okey, kita ada dua bahagian, individu, kumpulan. Individu maksudnya seorang-seorang lah. Okey, apa yang dia akan bagi bentuk seorang-seorang? Okey, kena bagi tahu awal-awal pentaksirnya. Maksudnya orang yang bagi markah tu bukan cikgu-cikgu awak yang baik hati ni, bukan. Okey, yang akan bagi markah ialah cikgu daripada luar. Okey, tu kena ingat. Kalau cikgu kat sekolah ni, cikgunya baik-baik hati. Kesian budak ni selalu rajin tolong cikgu. Okey, dia tak dapat cikgu tolong supaya markah dia boleh naik. Tapi kalau pentaksir luar, okey, what you give you get back. Okey, apa yang awak bagi itu yang awak dapat. Dia takkanlah nak tolong sekolah lain kan, mesti dia nak tolong sekolah dia. Okey, sebab tu kena buat betul-betul untuk kertas 3 ni. Sebab tu kena berlatih. Bila cikgu kata buat video berkaitan dengan bahan yang cikgu bagi, buatlah untuk latihan. Okey, kalau awak tak berlatih sekarang, bila tengok cikgu sekolah lain, tengok pula cikgu muka menyinga je, terus tak keluar apa-apa patah perkataan pun nanti. Cikgu Kamisah tu pun belum cukup garang tu, ada cikgu yang lagi garang daripada cikgu Kamisah tu. Tengok muka cikgu pun takut dah rasa perut senak dah, perut sakit nanti macam-macam lah. Okey, so itu untuk bahagian A, individu. Okey, berkumpulan pun ada juga, kita tengok dari segi pemarkahan. Okey, kumpulan dalam 3 hingga 5 orang. Nanti ni akan disusun oleh SU peperiksaan lah. Okey, satu tajuk disediakan untuk perbincangan. Dalam 5 orang tu awak kena berbincang, bukan seorang ketua je yang cakap semua kena bercakap. Walaupun dia ialah kumpulan tetapi markah diambil secara individu. Ni PJ3 sebenarnya sepatutnya kalau awak dah ada pengalaman, awak dah tahu, tapi disebabkan awak tak melalui pengalaman tu, berkumpulan, walaupun berkumpulan, berkumpulan, selamat. Sebenarnya tak selamat. Dalam kumpulan tu 3 hingga 5 orang ni, setiap orang kena bercakap. Sebab kalau contoh orang satu, yang pertama, 2, 3. Orang 3 dengan 2 ni je bersibuk bercakap, yang ni, ya betul tu, saya setuju. Kalau setakat cakap yang tu je, tak ada markahnya. Awak kena bercakap berkaitan dengan tema yang disediakan. Kalau setakat ya betul setuju tu, siapa-siapa pun boleh cakap. Okey, markah tak ada lah kat situ. Okey, so kat situ kena berlatih. Okey, kita tengok apa lagi yang ada. 70 markah. Besar 70 markah tu. Cakap dia berdapat 70 markah. Okey, tadi nak menulis nak kena fikir. Bercakap pun sebenarnya, bercakap bukan sesuka hati. Boleh bercakap kena berfikir juga. 70 markah. Banyak 70 markah ni Okey, kemahiran mendengar dan bertutur. Kena dengar betul-betul apa arahan, lepas tu kena bertutur. Kena dengar kawan. Kenapa dia ada masukkan sekali dengan kemahiran mendengar? Kerana kalau dalam kumpulan tu, awak kena dengar apa yang kawan awak dah cakap. Awak tak bolehlah nak ulang idea apa yang dia dah cakap. Awak kena bagikan pendapat yang lain. Okey. Tempoh ujian individu 3 hingga 5 minit. Sekejap je ni 5 minit je. Kumpulan 12 hingga 15 minit sebab nak tunggu kalau 5 orang tu mesti bercakap 12 hingga 15 minit. Okey, aras kesukaran. Okey, tak payah tengok. Okey, apa yang diuji tema-temanya semua dalam DSKP, nampak? DSKP. Tema 18 tu. Okey, taksiran individu. Apa yang ada dalam individu, dia akan bagi awak satu. Nanti cikgu akan bagi contoh. Ini tak ada dalam buku format tu, tak ada. Okey, ada bahan, petikan, gambar. Dia akan bagi bahan bergambar dan petikan. Kemudian akan diberikan 4 soalan. Untuk individu ni, cikgu yang mentaksir nanti akan bersedia dengan 4 soalan. Berdasarkan bahan tu dia akan tanya. So awak kena jawablah, ada jawapan ada dalam bahan yang awak baca tu. Ada jawapan yang awak kena fikir sendiri. Nanti kita akan tengok bentuk-bentuk soalannya macam mana. Kemudian bersoal jawab. Jangan pentaksir tanya, awak tengok dia tengok awak. Awak tengok dia tengok awak. Tak ada jawapan. Tak adalah markah. Okey, markah individu sangat banyak. Nanti kejap lagi kita tengok markah individu berapa, markah kumpulan berapa. Okey. Satu tajuk. Ini kumpulan tajuk daripada 8 tema. 8 tema akan diberikan kepada sekolah.
satu daripada tema ni akan dipilih daripada 8 ni untuk kumpulan tersebut lah. Mungkin kumpulan lain dapat tema yang lain. 3 hingga 5 orang perbincangan. Kalau awak tak melalui PT3 mungkin awak tak dapat rasakan dia punya tense, dia punya seram sejuknya masa perbincangan ni. Tak boleh berbincang saja, tak boleh catat nota semua, tak boleh. Masuk saja bilik ujian, tak ada bawa apa-apa kecuali pen untuk isikan awak punya detail nama semua. Okey? Yang lain semua tak boleh bawa, kertas pun tak boleh, bukan membaca. Sebab tu cikgu selalu marah orang yang present dekat depan. Nak present tapi bukan present, membaca. Macam tu cikgu pun boleh suruh awak daripada tempat duduk baca je. Okey? Kita nak ada kemahiran bertutur. Bertutur tu maksudnya bercakap tanpa melihat teks. Tu awak kena praktis. Okey, tengok. Individu 40. 40 markah awak punya individu. Tapi sebenarnya nak dapat 40 markah tu senang je. Okey. Kemudian berkumpulan 30. Berkumpulan 30. Dalam kumpulan tu awak kena bercakap berapa? Dapatlah 30 markah. Lepas ni cikgu tu akan tunjukkan dia punya pemarkahan apa yang kriteria-kriteria yang dilihat dalam awak punya pertuturan tu. Okey, jumlah 70 markah. Okey. Ini ialah individu punya pemarkahan. Cikgu bagi tengok. Apa yang diuji? Tata bahasa dan kosakata. Sebutan dan intonasi. Kita hendaklah kalau kita semua tu kalau boleh bakukanlah. Tak adalah bakunya, kita tak adalah, nampak normal lah. Okey. Lah, so tak ada. Okey. Intonasi, sebutan tu mesti jelas. Jangan saya akan meleweh. Tak dengar, tak jelas. Okey. Sebutan, intonasi tu kena betul. Sebab tu dalam kita punya SPSK ada tekankan tentang sebutan, intonasi. Cakap tu kena jelas. Okey, kefasihan, kelancaran. Kefasihan, fasih ke tidak awak bercakap. Ni lagi banyak daripada idea awak. Lama tak adalah, maka kefasihan tu kurang lah. Kat belah-belah sini lah. Okey, penguasaan minimum tu susah nak dapat, tahu tak? Sekurang-kurangnya awak boleh dapat baik kalau awak boleh bercakap. Yang penguasaan minimum tidak mencapai ni, yang maksudnya orang yang tak bisu tapi bisu. Dekat sini. Orang yang tak bisu tapi bisu. Maksudnya dia sebenarnya boleh bercakap tapi dia tak bercakap. Kat sini lah dia. Kalau awak boleh bercakap, dekat sini dah ada dah. Okay. So kena praktis lagi. Up sikit lagi datang ke sini. Okay. Idea bermakna. Bermakna maksudnya apa yang awak sampaikan tu ada dia punya input dia. Kena dengan tugasan yang diberi. Bukan tanya pasal amalan gaya hidup sihat, awak jawab pasal membaca. Tu tidak bermakna lah. Okay. Okey, ni untuk individu. Sama juga untuk kumpulan. Kriteria yang dilihat adalah sama, kecuali dia punya markah dia lah, skor dia lebih tinggi lah. Skor dia tu besar. Maksud cikgu besar. Okey, kumpulan. Tapi kriteria ni diambil secara individu. Maksudnya markah awak ni secara individu. Okey. Pengendalian kertas satuan ni cikgu cakap tadi. Okey, pentaksir luar yang dilantik oleh lembaga peperiksaan, bukan cikgu-cikgu. Kalau cikgu-cikgu awak sendiri, dia mesti akan bagi markah kasih sayang. Okey, markah kasih sayang, walaupun dia akan bantu juga supaya awak boleh dapat markah. Dia akan bantu juga awak untuk bercakap. Okey, tapi pentaksir daripada luar kita tak tahu macam mana orangnya. Macam mana dia tak kenal dengan murid-murid, macam mana dia nak deal dengan murid-murid ni, macam nak bagi markah kalau awak tak bagi dia yang terbaik untuk kertas tersebut. Okey. Okey, ni contoh item. Okey, ni contoh item individu. Dia bagi macam ni, nampak tak? Naskah calon. Dia bagi awak gambar, dia bagi awak petikan. Tak ada pun soalan kat sini. Soalan tu ada dekat naskah guru saja. Dekat naskah cikgu ada soalan. Dia akan tanyakan 4 soalan berdasarkan bahan yang awak baca tadi. So baca, sebab tu kemahiran membaca tu kena ada. Baca dan fahami apa yang awak baca, apa yang ada dalam ni.
Sebab soalan ni tak ada dekat kertas awak, hanya ada pada dekat cikgu saja. Cikgu yang akan bacakan. Gambarkan amalan rumah terbuka yang telah anda baca. Daripada apa yang awak baca tadi, gambarkan. Awak kena cakap dah. Itu yang jangan orang tu tanya, gambarkan amalan rumah terbuka, meriah. Ramai orang. Banyak kaum. Tu bukan gambarkan tu. Itu sebutkan. Gambarkan tu mesti nyatakan dalam bentuk ayat yang lengkap. Okey. Amalan rumah terbuka di Malaysia, kat sini sebenarnya ada jawapan dia. Okey. Rumah terbuka sebenarnya telah diadakan sejak sekian lama. Daripada bahan ni awak olah menjadi ayat awak sendiri. Okey. Ceritakan perayaan yang anda sambut. Kalau kita ni orang Islam, kita cerita tentang perayaan sambutan Hari Raya Aidilfitri. Ini yang luar daripada bahan tapi tema yang sama. Okey, berdasarkan pengetahuan anda. Ni kalau tak ada pengetahuan tak boleh jawab lah. Sebab tu kena ada pengetahuan. Bagaimanakah amalan rumah terbuka dapat mengukuhkan perpaduan? Inilah soalan kebat. Okey, ini pun soalan kebat. Soalan 3 dengan soalan 4 soalan kebat yang tak ada dalam bahan. So ada soalan yang ada dalam bahan, ada soalan yang tak ada dalam bahan. Okey, tapi berkaitan dengan tema yang sama. Okey. Ini kumpulan. Sependek je soalan dalam kumpulan. Satu kumpulan ni bagi macam ni. Banyak faktor yang menyebabkan remaja pada hari ini kurang melibatkan diri dalam aktiviti komuniti dan kemasyarakatan seperti bergotong royong, menyertai badan-badan bukan kerajaan dan khidmat sosial, dan ulaskan pernyataan tersebut. Nak cakap apa? Ulaskan pernyataan tersebut. 5-5 pandang muka masing-masing. Tapi benda ni dia akan bagi awak bincang dulu. Okey, bincang dulu dekat bilik kuarantin nanti. Okey. Baru awak akan bincang tapi tak boleh tulis. Okey, nanti barulah masuk bilik ujian awak kena ceritalah apa yang awak bincang tu. Okey. Ni tema banyak faktor menyebabkan remaja pada hari ini kurang melibatkan aktiviti komuniti, tema kemasyarakatan. Okey, ulas pernyataan. Ulas tu maksudnya bebas. Awak boleh ceritakan apa faktor menyebabkan remaja tu kurang. Apa cara-cara nak menarik remaja tu untuk melibatkan diri dalam aktiviti gotong royong. Apa faedahnya remaja ni melibatkan dalam aktiviti kemasyarakatan. Ada banyak boleh bagi-bagikan dalam ahli kumpulan. Okey. Habis untuk kertas 3 dan kertas 1. Okey. Cikgu rasa macam cikgu cakap tanpa henti daripada tadi ni. Okey, ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada cikgu. Faham ke semua? Faham cikgu. Ini hari ni kita akan tengok dulu kertas 1 dengan kertas 3. Sebab kertas 2 pecahannya agak banyak. Okey, kita akan tengok minggu depan kertas 2. Kertas 2 pun kena tengok betul-betul macam mana bentuk soalannya, macam mana cara menulis jawapannya pun kena tengok betul-betul. Okey. So hari ni kita akan tengok kertas 1 dan kertas 3 sahaja. Okey. Ada apa-apa nak tanya sebelum cikgu akhiri cikgu punya ni siapa nama dia, Yusof 2 ni? Kenapa? Siap nak angkat tangan je daripada tadi. Ada apa-apa nak tanya? Kalau tak faham boleh tanya. Okey, kalau setakat ni untuk kertas 1 dengan kertas 3 nampak tak gambaran formatnya macam mana? Nampak. Nampak cikgu. Nampak cikgu. Nampak cikgu. Cikgu dah tersingkir? Faham? Nampak? Okey. Kalau tak ada apa-apa cikgu, cikgu yang lain ada ke nak tambah ke? Cikgu Kamisa, cikgu Afifah, cikgu Nik, cikgu Daria, cikgu Mariam. Tak adalah nak tambah, cuma harap kalau awak kata awak faham tu maknanya betul-betul faham lah. Jangan pula nanti bila time menjawab tak apa-apa awak tulis. Tu kemungkinan tu memang akan ada lah. Kemungkinan tu memang akan ada. Yang penting awak bila cikgu cakap kertas 1 awak dah ada dalam kepala tu, kertas 1 karangan ada bahagian A, ada bahagian B. Bahagian A 30 markah, bahagian B 70 markah.
Okey, karangan A ada gambar, ada bahan rancangan. Bahagian B ada ayat-ayat je, ada 4 domain. Pilih satu. So bila cikgu cakap kertas satu, dalam kepala awak dah zuz keluar benda maklumat tu. Boleh ke? Boleh cikgu. Okey. Boleh, cikgu. Boleh. Yang jawab pun orang yang sama je pada tadi. Okey. Bagus-bagus, tahniah. Okey. Kalau kertas 3 pun sama. So kertas 3, bila cikgu dah terangkan macam mana proses kertas 3 tu, bentuknya macam mana. So daripada sekarang awak dah boleh, tugas awak sekarang bila awak dah tahu kena bercakap banyak tentang tema yang terdapat dalam buku teks ataupun di SKP. So tugas awak sekarang ialah mencari bahan. Contohnya tema kebersihan, baca maklumat berkaitan dengan kebersihan. Kebersihan diri, amalan gaya hidup sihat, cara mengelakkan penyakit berjangkit, semua tu di bawah tema kesihatan dan kebersihan. Tema keselamatan apa di jalan raya, keselamatan semasa wabak penyakit, keselamatan semasa berada di sekolah, segala-galanya berkaitan dengan keselamatan. Kalau cikgu tengok buku tingkatan 3 tu bagus dia punya buku teks dia detail, maksudnya contoh tema keselamatan tu dia dah bagi-bagikan keselamatan di media sosial, keselamatan di jalan raya, keselamatan di sungai, semua jenis keselamatan dia dah terangkan kat situ. Nampak dah kat situ. Kebetulan ternampak buku teks tingkatan 3 tu bahagian keselamatan tu. Okey, sama juga dengan buku tingkatan 4, tingkatan 5 buku teks tu awak tengok. Okey, dalam tu ada banyak sangat maklumat. Okey, so banyakkan membaca. Itu saja yang boleh bantu awak untuk awak bercakap. Tak ada benda yang awak baca, tak ada benda yang awak perlu cakap. Okey, bercakap dengan bermakna tu. Okey, itu sahaja kot daripada saya. Cikgu, saya serahkan baliklah kepada cikgu, cikgu Nick ke untuk tutupkan kita punya bengkel hari ni. Kita punya perkongsian ilmu lah. Baiklah, terima kasih kepada Cikgu Nur Wardah. Okay, saya juga berharap anak-anak dapat membuat catatan lah tadi sepatutnya pada apa penerangan yang diberikan oleh Cikgu Wardah. Banyak sebenarnya yang maklumat yang telah diberitahu oleh Cikgu Wardah tadi. Okay, untuk karangan bahagian A dan bahagian B, ada juga saya catatkan di bahagian ruangan chat tu jumlah perenggan yang perlu anak-anak buatlah apabila menjawab soalan karangan. Baik, untuk mengakhiri, kita dah sampai pada 2-3 minit untuk akhiri kelas kita hari ini. Jadi kita sama-samalah baca tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Okay, itu saja untuk hari ini. Kalau tak ada apa-apa yang lain, kita bersurai dan jangan lupa untuk mendaftar kehadiran anda lah dalam link yang telah pun saya masukkan di Telegram dan juga di ruangan chat. Ya, pendaftaran kehadiran tu sangat penting ya anak-anak. Okay, jadi kita akhiri kelas kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Wardah, terima kasih semua. Cikgu, tunggu kejap boleh? Cikgu je. Yang lain semua keluar. Cikgu dah. Okey, boleh. Terima kasih, cikgu. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Sama. Okey, dah boleh keluar dah. Okay, Yusof boleh keluar 2. dah. Okay, dah Yusof. Yusof 2. Yusof boleh keluar dah Yusof. Okey. Dia nak suruh kita keluarkan dia ni. Boleh remove dia. Okey, Kak Dah tak ada Kak Dah? Tak ada. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita ni cikgu menengah atas kan, okey. Disebabkan kita punya naik sekolah pun katanya bulan Oktober 3 Oktober. 3. Okey, hari tu yang saya mesyuarat panel dengan Hajah Rubaiyah
okey, mantan kita, dia menekankan tentang lisan kertas 3 dengan kertas 4 ni. Okey, sebab tu rasa macam hari tu tingkatan 5 kita dah buat ujian mendengar, bukan ujian lah, kita dah buat penerangan tentang teknik menjawab mendengar, kita dah test sekali macam mana latihan mendengar menggunakan teknik yang telah diajar tu. Okey, cuma ujian bertutur untuk tingkatan 4 kita belum dedahkan lagi. Kalau boleh kita dah boleh bagi pendedahan lah kepada sebab cikgu tingkatan 4 boleh bagikan, sebab kita akan sambungkan PDPR ni sampai bulan Oktober. Bulan September kita akan sambung. Mungkin boleh pilih 1 minggu untuk buat lisan tu. Tak semesti bukan kena buat ujian lah. Mungkin kita bagi pendedahan, kita tunjukkan macam mana teknik menjawabnya, macam mana bentuk-bentuk soalan. Tengok dulu Kim. Ayam. Okey. Boleh tak? Ni cadangan je lah. 1 minggu tu buat mendengar, 1 minggu tu buat bertutur sebagai apa orang kata, kita nak dedahkan kepada murid lah, supaya, sebab kesian budak-budak ni tingkatan 3 rupanya tak ambil PT3, lupa. Maksudnya dia tak sempat buat mendengar dengan bertutur pun PT3. Maksudnya dia orang punya gambaran peperiksaan tu kosong. Dia orang cuma buat dalam kelas je lah. Maksudnya kat sini tak apa, kita bagi je pendedahan teknik menjawabnya macam mana, sebab memang orang jabatan menekankan daripada sekolah rendah lagi suruh cikgu-cikgu memberi penekanan tentang bertutur dan mendengar ni. Sebab tu saya sampaikanlah supaya mungkin dalam kita punya minggu-minggu kita PDPR tu kita boleh selitkan dengan mendengar dan bertutur. Tu je. Okey, tu je nak cakap. Okey. Boleh Boleh nanti kita kan yang ada Okey, boleh. yang dalam grup. Tak tahu lah, akak pun dapat daripada orang lain. Aha. Ada dalam grup BM ke, grup mana entah, Telegram yang Aha. ada yang soalan-soalan berkaitan dengan QR code dalam buku teks tingkatan 4. Soalan-soalan yang dalam bentuk QR code dan buku teks dan QR code tu bukan Soalan tu, audio tidak, ke? soalan tu berkaitan dengan audio dalam buku teks, Oh, dia dah buatkan soalan. Ada soalan dia. Nanti akak boleh share juga. lah sebab kalau okey, tak ada, okey. sebab akak pun dapat daripada orang lain. Boleh. So kita bolehlah gunakan untuk budak-budak. Mungkin pertama sekali kan kita dedahkan macam mana bentuk soalannya, kita ambil daripada yang lembaga bagi tu, bentuk soalannya macam mana. Lepas tu macam mana teknik nak menjawabnya, macam mana teknik mendengar. Budak-budak ni mendengar tak ada teknik pun mendengar. Dia dengar sambil termenung. Tu kita bolehlah gunakan bahan dalam buku teks tu je, tak payah cari bahan lain. Kita nak dedahkan aja macam mana kita nak mendengar dan menjawab soalan tu. Tu je. Okey, itu saja. Terima kasih. Terima kasih semua untuk waktunya. Ya. Ada bahan yang hari ni Aha. itu untuk up dekat grup macam mana, dekat bahan, dekat bahagian bahan. Dekat tadi yang bahan PDPR tu sebab slide tu slide format je tu. Boleh, tapi kalau nak upkan slide tu ke? Sebab slide tu campur sekali dengan kertas 2 sekali. Ke dah ada orang ambil gambar waktu PDPR tadi? Ada screenshot ke? Ada juga buat. Ni screenshot je wadah, lepas tu 2-3 keping screenshot, lepas tu upload dekat. Kak Nik nanti tengok balik yang Kak Nik record ni, nanti Kak Nik screenshot je gambar antara beberapa bahagian yang ada slide tu, lepas tu nanti Kak Nik masukkan je dalam yang folder PDPR tu. Okey. Kena tengok video pula sebab biasa. Lepas tu nak tanya nak tengok video tu balik macam mana? Ya Allah, tutup dululah. Nak tengok video tu balik, video kalau kan tadi Kak Nik yang record video PDPR tadi tu kan. Nak tengok balik Akak tak macam mana? record lagi. Kalau Kak Nik kena nanti sebab dia lepas record ni dia akan ambil masa beberapa tahu kan untuk ni kan nanti Dekat dalam folder dia